Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang yang mulia ini, yang mana kita akan belajar buku Lentera Santri, yang mana Lentera Santri ni membantu kita untuk refresh balik lah pelajaran-pelajaran kita yang sebelum ni, ataupun dia ada menyediakan kaedah-kaedah. Salah satu kaedahnya lagu lah, supaya kita dapat memudahkan penghafalan kita. Dan sebab apa, seperti yang kita bahas sebelum ni, yang mana buku teks Nahu dan Tasrif itu semua adalah untuk pemahaman kita lah. Itu untuk kepahaman kita. Tetapi apa fungsi ataupun function buku Lentera ni? Function buku Lentera ni sebab dia ada bagi semua ringkasan. Sebab apa, kita dah faham, cuma kita nak ingat tu cara dia macam mana. Semua dia dah bagi ringkasan dah, semua kat dalam buku ni, yang mana ada daripada pelajaran Nahu level pertama sampai 6, dan Tasrif level 1 juga sampai yang ke-6. Dan juga dia akan menyediakan kita lah lagu-lagu, supaya itu adalah salah satu kaedah lah supaya kita boleh hafal. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita, insya-Allah kita mulakan dengan berselawat lah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada petang ni untuk Nahu kita akan ambil sikit, kita akan ulang sikit pelajaran kana. Okey. Kana ni macam saya cakap, macam yang sebelum ni kita ada tengok, yang kana ni dia ada amal dia yang tersendirilah. Amal dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Baiklah. Jadi apa maknanya sebenarnya? Okey. Kana ni kebiasaannya akan ada dekat awal ayat lah. Ini saya bagi penerangan untuk yang ayat-ayat basic sajalah. Okey. Yang mana asalnya mubtada dan khabar. Okey, asalnya mubtada khabar kan. Macam ada isim dekat awal ayat dengan khabar dia lah, pengkhabaran dia. Tak kira lah fa'il ataupun isim juga, ataupun syibhu jumlah dan sebagainya yang kita hurai sebelum ni. Cumanya dekat awal sebelum daripada mubtada tersebut ada kana dan saudara ataupun saudara-saudaranya. Jadi kita dah tak boleh panggil mubtada dah. Sebab apa? Dia dah bukan dekat awal ayat. Dia dah masuk dekat pertengahan ayat. Sebab apa? Awal ayat tu dah ada kana. Baiklah. Jadi bila dah ada kana, dia akan menjadikan mubtada tadi tu ataupun isim yang tadi tu rafa' dan menkhabarkan isim yang selepas dia. Dan menasabkan khabar dia, khabar kepada isim tersebut. Cuma ada beberapa keadaan yang dia tidak menasabkan lah. Okey, saya akan hurai insya-Allah. Kita first tengok. Okey, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-53 buku Lentera Santri. Okey, dia ada apa? Kana berupa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah dan ismiyah ni dia sama je macam jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah yang kita belajar dekat mubtada khabar tu. Dia sama je. Okey. Jadi kita tengok contoh untuk jumlah fi'liyah dulu. Okey. Kanat Hindun tata'allamu. Okey. Kanat tu kana lah, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Hindun adalah isim kepada kanat. Okey, Hindun tata'allamu. Okey, kita dapat tahu yang mana kalau khabar kana mesti dia akan nasab, betul tak? Tetapi ada keadaan yang dia tak jadi nasab. Contohnya bila khabar dia berupa khabar jumlah fi'liyah. Okey, sebab apa khabar jumlah fi'liyah dia tak nasab? Sebab ni saya akan menerangkan sikit je lah. Fi'il mudhari' ni dia boleh berubah, tapi dia alasan dia berubah kalau dia dimasuki amil nasab ataupun dimasuki amil jazam sahaja. Dia tidak ada alasan yang mana dia akan menjadi khabar kepada kana. Jadi disebabkan khabar kana tu tak merubah kepada fi'il tersebut, jadi fi'il tersebut akan jadi kekal kepada rafa' sajalah, kepada asal saja. Okey. Sebab itulah kalau ikut contoh jumlah fi'liyah ni, dia punya fi'il ni tata'alamu ni tak jadi nasab, tak jadi tata'allama. Okey. Tapi apa bila keadaan dia akan jadi nasab? Keadaan dia akan jadi nasab apabila
mufrad. Apabila khabar dia jadi khabar mufrad, khabar yang biasa. Masuk khabar mufrad ni macam, senang cerita kalau kita dapat tahu yang mana jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ataupun syibul jumlah, jar majrur ataupun zaraf, selain daripada tu akan ada khabar dia yang biasa. Contohnya, Zaid itu pandai, Zaidun alimun, kana Zaidun aliman. Okey, Zaid itu pandai. Aliman tu jadi khabar kepada kana. Jadi khabar dia kena nasab sebab dia apa ni? Isim, dia mufrad. Kita gelar dia sebagai khabar mufrad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua jangan risau sebab macam sebelum ni, yang bagi saya lah, yang penting kita kena faham betul-betul mubtada' dan khabar, ataupun yang lebih penting sekali kita kena faham jenis-jenis khabar tersebut. Sebab apa? Bila dah masuk bab kana, bab inna, khabar dia, bentuk-bentuk khabar dia sama je. Tak adanya jumlah fi'liyah, maknanya khabar jumlah fi'liyah yang ada dekat mubtada', bab mubtada' khabar tu lain dengan bab kana ataupun inna, sama je semua. Sebab itulah kalau boleh daripada pelajaran mubtada' dan khabar, tuan-tuan dan puan-puan kalau dah faham betul-betul, insya-Allah bila dah masuk kana dan bila dah masuk inna akan mudahlah. Okey, jadi kana ni merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya. Kemudian kita tengok, dia kata kat sini sebutkan kana dan saudara-saudaranya. Okey, insya-Allah nanti bab yang last nanti kita akan cuba hurailah, okey, ataupun kita cuba ulang balik. Kita cuba menyanyi balik, okey. Kemudian pertama sekali, kalau khabar dia berupa jumlah fi'liyah, khabar kepada kana tersebut jumlah fi'liyah, dia tidak akan mengkhabarkanlah, tidak akan menasabkanlah, tidak akan menasabkan. Berserta juga kalau khabar dia berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni kalau khabar dia berbentuk satu jumlah. Contohnya dekat sini, kana Zaidun abuhu ghaniyun. Adapun Zaid itu, ayahnya itu kaya. Sebab apa? Kana Zaidun kita buang dulu. Kita tengok abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun, abuhu tu sebagai mubtada', ghaniyun sebagai khabar. Mubtada' mesti kena rafa', kita tak boleh jadikan mubtada' nasab, betul tak? Kemudian jadi dia akan jadi rafa' lah, dia tidak akan menasabkan. Sama je macam jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah sama, dua-dua tidak akan menasabkan lah. Dia akan tetap je rafa'. Kemudian apa amalnya inna? Ini insya-Allah nantilah kita akan cuba huraikan yang kana tersebut sebab baru je belajar. Kita cuba refresh balik lah. Sama juga kalau khabar dia berupa jar majrur ke ataupun zaraf ke, jar majrur ke ataupun zaraf sama je. Dia tidak akan menasabkan. Dia tidak akan jadi nasab lah. Jar majrur macam biasalah, i'rab dia jar. Dan zaraf mazrur sama, zaraf. Dia akan berbentuk sebagai mudhaf ilaih. Insya-Allah nanti tuan-tuan dan puan-puan akan belajarlah. Kemudian insya-Allah pada petang ni bab nahwu kita akan cuba ulang balik ataupun kita cuba refresh balik lah. Kita tengok pada muka surat yang ke-55, ni bab yang barulah. Muka surat yang ke-55, nombor yang ke-27, ini bab ataf. Ini adalah salah satu daripada tabi' lah. Isim-isim yang mengikuti kata sebelumnya. Mengikuti daripada segi apa? Bukan makna, tapi daripada segi i'rab dia. Sebab pertama kita dah baca yang salah satu sebab yang isim tersebut ikut i'rab yang sama, salah satunya sebab na'at lah, sifat. Kita dah cuba baca semalam ataupun sebelum ni. Kemudian yang sebab yang kedua, kita ada bab ataf. Ataf tabi' dengan perantara huruf. Tabi' tu maknanya ikut lah. Dengan ada sebab huruf-huruf tertentu lah. Apa huruf-huruf tersebut? Huruf tersebut ada wa, au, waw, ada fa, summa, au, la, bal, lakin dan juga hatta. Itu huruf-huruf tersebut lah. Kemudian yang ke-29 soalan dia, contohkan ataf dengan huruf la. Qara'tul Qur'ana lal haditha, la al haditha. Saya telah membaca Al-Quran, bukan hadis.
Saya telah membaca Al-Quran dan bukan hadis. Itu makna dia. Okey. InsyaAllah. Kemudian soalan yang ke-30. Taukid ni apa? Taukid ni dia adalah tabi' yang menguatkan kata sebelumnya. Contohnya apa? Ini sebab yang ketiga lah. Sebab yang ketiga, i'rab tersebut boleh mengikuti kata sebelumnya. Baiklah. Jadi dekat sini dia ada minta contoh untuk sebutkan pembahagian taukid lafzi ataupun maknawi lah. Okey. Baiklah. Taukid lafzi ni apa dan taukid maknawi ni apa? Ni saya cuma bagi contoh lah untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Walaupun tak faham tak apa, sebab ini kita baca je. Cuma kita nak tekan kepada kaedah dia lah. Tabi' yang menguatkan kata sebelumnya, dia nak menguatkan lagi lah. Jadi dengan sebab dia menguatkan tu, dia ikut i'rab lah. I'rab dia ikut kata sebelumnya. Okey, untuk taukid lafzi kita ada tengok safara al-amiru. Okey, kalau pembahagian yang apa ni kita panggil penerangan yang paling ringkas pun, lafzi ni dia menguatkan cara macam mana? Dengan cara kalimat tu dia berulang 2 kali. Contohnya safara al-amiru. Okey. Safara al-amiru dia ulang 2 kali. Jadi dia nak kuatkan lagi yang amir tu betul, pengetua tu ataupun ketua tu betul-betul bersafar. Okey. Dan maknawi ni apa? Safara al-amiru nafsuhu. Maknawi ni lain lah. Safara al-amiru nafsuhu. Al-amiru tu fa'il. Nafsuhu tu apa? Nafsuhu tu dia lah taukid. Kita panggil dia apa? Taukid daripada segi makna. Sebab tu lah dipanggil maknawi. Okey. Baiklah. Kemudian itu saja kot untuk nahwu kita pada petang ni. Jadi itulah kita ada huraikan sikit lah untuk bab kana dan saudara-saudaranya, dan beberapa tabi'. Kita cuma baca sajalah. Baca dan bagi sedikit bayangan lah sebelum tuan-tuan dan puan-puan semua belajar bab ni. InsyaAllah nahwu sampai situ dulu. Kemudian ada lagi 3 soalan. InsyaAllah besok lah kalau ada rezeki kita sambung lagi. Okey. Kemudian kita tengok pada tasrif pula. Yang mana tasrif istilahi kita pada muka surat yang ke-169 Okey, 169. Nombor yang ke-18. Okey, 18 kita ada istaraha dan juga if'alallah. Okey. Bagi yang ada bertanya pasal soalan semalam, ada yang tanya pasal wazan dan juga mauzun lah. Okey. Wazan dan juga mauzun ni apa takrif dia? Dia macam mana? Wazan ni dia macam kalimat fa'ala. Wazan ni dia asas fa'ala, dan mauzun ni semua yang ikut dia. Macam kalimat kataba, qara'a, nasara, macam tu lah. Sebenarnya kalau kita nak menerangkan wazan dan juga mauzun pada takrif asal dia, kita mungkin tak berapa faham sangat lah. Okey, jadi cara dia nak faham untuk wazan dengan mauzun ni dia mudah je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan makin lama tuan-tuan dan puan-puan belajar tasrif, tuan-tuan akan dapat cam sendiri. Wazan ni mana, mauzun ni macam mana. Contohlah, saya bagi contoh. Okey, istaraha dan juga if'alallah. Okey, istaraha ni dia adalah mauzun. Tapi apa wazan dia? Wazan dia adalah ikut atas wazan istaf'ala. Tetapi
Kenapa macam tak sama? Istaf'ala, istaraha. Tak sama. Sebab istaraha ni dia mauzun ikut wazan istaf'ala, cuma bina dia lain. Bina dia berbeza. Bina dia bina apa? Bina ajwaf. Bina yang ain fa'ilnya berupa huruf inlet. Contohlah, sebab itulah kita cakap yang fa fa'il, ain fa'il dan lamul fa'il, sebab kita berasaskan 3, fa, ain dan lam. Contoh, kalau kita bagi contoh lain, katabah lah mauzun. Mauzun contoh katabah atas wazan fa'ala. Jadi kaf tu dia mewakili digelar sebagai fa'ul fa'il lah. Fa'ul fa'il. Ta kita cakap dia sebagai ain fa'il, dan ba kita cakap dia sebagai lamul fa'il. Sebab apa? Berasaskan fa'ala, kataba. Itulah dia. Jadi wazan dengan mauzun ni adalah perbezaan dia. Okey. Contoh macam lagi satu kalimat if'alallah. Ini adalah wazan pula. Okey. Mauzun dia kita nak tengok yang mana? Ada contoh dekat bawah tu, ada itma'anna dan juga ishma'azza. Itu mauzun. Yang ada fa, ain dan lam ni semua adalah kita panggil dia sebagai wazan. Asas dia. Kemudian yang kalau huruf-huruf lain ataupun kalimat-kalimat lain yang ikut baris macam dia tu, kita gelar sebagai mauzun. Itu keterangan dia lah. InsyaAllah daripada saya untuk wazan dengan mauzun ni. Baiklah, kita tengok pada buku Lentera Santri muka surat yang ke-169. Okey, 169 nombor yang ke-18. Okey, kita cuba sama-sama kalimat istaraha dan juga if'alallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Istaraha yastarihu istirahatan mustarahan fahuwa mustarihun wa dhaka mustarahun. Istarih la tastarih mustarahun mustarahun. Istarih la tastarih mustarahun mustarahun. If'alan la yaf'alillu if'ilalan fu'allilatan muf'alan lan muf'alillun wa dhaka muf'alallun. If'alillah la taf'alillah muf'alallun muf'alallun. If'alillah la taf'alillah muf'alallun muf'alallun. Okey, kita cuba tukar pula contoh dia. Kita tukar dengan istaraha, kita tukar dengan istaqama, dan if'alallah kita tukar dengan itma'anna. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Istaqama yastaqimu istiqamatan mustaqaman fahuwa mustaqimun wa dhaka mustaqamun. Istaqim la tastaqim mustaqamun mustaqamun. Istaqim la tastaqim mustaqamun mustaqamun. Itma'anna yatma'innu itminanan tuma'ninatan mutma'annan mutma'innun wa dhaka mutma'annun. Itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun. Itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun. Kemudian yang terakhir kita ambil contoh istajabah dan juga contoh ishma'azza. Bismillahirrahmanirrahim. Istajaba yastajibu istijabatan mustajaban fahuwa mustajibun wa dhaka mustajabun. Istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Ishma'azza yashma'izzu ishmi'zazan shuma'zizatan mushma'azzan mushma'izzun wa dhaka mushma'azzun. Ishma'izza la tashma'izza mushma'azzun mushma'azzun. Ishma'izza la tashma'izza mushma'azzun mushma'azzun. InsyaAllah
Ini untuk lagu tasrif istaraha lah. Jadi kalau kita nampak ada perkataan fi'il madi yang berbentuk sama macam ni, insya-Allah dia ikut lagu ni lah. Macam contoh kalau kita nampak fi'il madi yang macam istaqama ke istajaba ke, dia ikutlah macam lagu istaraha. Dan untuk macam ikut lagu macam kita jumpa fi'il madi yang berbentuk if'alallah, yang baris dia sama dan bentuk dia pun sama, kita pakailah lagu. Macam contoh yang sama itma'anna dan ishma'azzah, kita pakai lagu ni juga jadi kalau untuk tasrif ni sebenarnya kita hanya berikan lagu dia ataupun kaedah dia. Jadi memang saya faham memang tasrif ni sebenarnya agak susah sikit lah untuk kita ikuti, sebab tasrif ni dia kena lebihkan macam banyak mengulang lah. Sama macam Al-Quran juga tasrif. Jadi sebab itulah kami telah menyediakan kaedah-kaedah berlagu supaya memudahkan tuan-tuan dan perempuan semualah. Jadi memang kalau untuk daripada awal kalau tak lancar ataupun agak susah memang benda biasa. Macam kami pun dulu, cuma kita akan ulang je lah. Mungkin kita boleh tengok balik lah playlist kita yang sebelum ni kalau nak ulang balik. Contohnya kalau kita nak ulang balik irtada, kita tengok balik kat playlist kita. Dia sebab tasrif ni memang kena banyak dengar, kena banyak ulang. Itu memang tak ada cara lain lah. Macam kita pernah cakap sebelum ni, yang mana Nahu ni dia melebihkan kepada kaedah, penghafalan kaedah lah. Tapi kalau tasrif ni dia perlukan penghafalan bentuk-bentuk dia lah. Kalau Nahu kita kena faham, lebihkan kepada faham. Kalau tasrif kena lebihkan kepada banyak hafalan lah. Okay. Tak apa, insyaAllah boleh cuba slow-slow lah. Okay. Kemudian yang ke-19 bawah dia, muka surat yang ke-169 juga, ada kalimat istamarra dan juga if'awwala. Okey. Istamarra ni kita dapat tahu yang dia ni mauzun. Tapi dia ikut apa? Wazan dia, wazan asal dia istaf'ala. Tengok. Dia lain, bentuk dia lain, tapi sebenarnya wazan dia sama je. Wazan dia atau wazan istaf'ala, cuma bina dia berbeza. Istaf'ala tu tak untuk bina sahih, tapi kalau istamarra ni untuk bina apa? Untuk bina mudha'af. Untuk bina mudha'af, bina yang ain dalam fi'ilnya berupa huruf yang sama. If'awala tu adalah wazan lah. If'awala ni adalah wazan. Mauzun dia insyaAllah nanti kita tengok Baiklah, kita cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 169, nombor yang ke-19. Istamarra yastamiru istimraran mustamarran fahuwa mustamarrun istamirra la tastamirra istamirra la tastamirra mustamarrun istamirra la tastamirra mustamarrun if'awala yaf'awilu if'inwalan muf'awalan fahuwa muf'awilun if'awil la taf'awil muf'awwalun if'awil la taf'awil muf'awwalun. Baiklah, insyaAllah kita cuba tukar dengan contoh yang lain. Ni kita ambil satu contoh je lah Kita ambil contoh istahaqqa dan juga ikhrawata. Bismillahirrahmanirrahim. Istahaqqa yastahiqu istahaqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Istahaqqa yastahiqu istihqaqan mustahaqqan fahuwa mustahaqqun istahiqqa la tastahiqqa istahiqqa la tastahiqqa mustahaqqun istahiqqa la tastahiqqa mustahaqqun ikhrawata
يخروت إخروطا مخروطا فهو مخروط مخروط إخرويت لا تخرويت إخرويت لا تخرويت مخروط إخرويت لا تخرويت مخروط. Alhamdulillah tasrif pun sampai sini dulu, kita berhenti. Kemudian kita tengok pada huruf pula. Pada huruf kita cuba ulang baliklah kana dan saudara-saudaranya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pada muka surat yang ke-179, nombor yang ke-7. Kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama. Mabariha wa madama. Jadi ini yang tadilah yang kita cuba bahas, yang kana merofakkan isim, menasabkan khabar. Ini semua saudara-saudara dia lah. Bukan kana sahaja, kalau kita jumpa saudara-saudara dia pun beramal macam kana juga. Okey, kita cuba lihat sekali. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama. Mabariha wa madama. InsyaAllah. Kemudian yang untuk huruf yang baru ni kita akan sambung akan datang lah, sebab masa tak mengizinkan kita. Jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua boleh cuba ulang balik. InsyaAllah cuba satu persatu, slow-slow, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala kasih ingat lah. Allah Subhanahu Wa Taala kasih faham. Dan jangan lupa tengok juga playlist kita dekat channel YouTube kita, Pusat Ilmu At-Taqwa, dan juga page FB kita lah, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Dan untuk yang tak faham boleh tengok balik playlist kita yang sebelum ni, jangan risau. Jadi itu sajalah daripada kami pada petang ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.